tengah gurun, jalur-jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun diatur pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Izzatul Atira binti Rosli, mewakili SK Tamalang dalam pertandingan tokoh nilam kategori Bahasa Melayu. Saya merupakan pembimbing rakan sebaya di sekolah saya. Saya mengisi masa lapang saya dengan membaca. Hari ini saya akan mengulas 5 buah buku yang paling saya gemari. Buku yang pertama bertajuk Celet Berhantu yang dikarang oleh Azrin Ayub dan diterbitkan oleh penerbitan Zarfan pada tahun 2008. Buku ini mengisahkan tentang 5 orang pelajar kolej iaitu Johan, Alif, Fairuz, Balkis dan Farida. Mereka berlima telah menyertai pertandingan mereka laman dan menjadi Johan. Hadiah bagi kemenangan mereka itu adalah pakej percutian yang mana mereka boleh memilih destinasi mereka sendiri dan juga wang tunai bernilai RM5,000. Mereka sangat teruja dan memilih destinasi mereka di Pulau Balang. Semasa berada di pulau itu, mereka menginap di 2 buah chalet yang bersebelahan. Semasa berada di pulau itu, bermacam aktiviti mereka lakukan seperti snorkeling, berkayak, mandi di pantai, barbecue dan menaiki bukit. Selain daripada itu, mereka turut mengalami perkara misteri di mana Balkis, Fairuz dan Farida telah diganggu oleh satu lembaga wanita berpakaian serba putih. Menurut pekerja di situ, seorang wanita pernah membunuh diri dengan menggantung dirinya di atas kipas di dalam bilik tersebut. Perkara cemas berlaku apabila Fairuz hilang secara tiba-tiba. Walaupun telah mencari segenap sudut bilik dan kawasan pulau tersebut, Fairuz masih tidak dijumpai. Mereka memberitahu kepada pihak polis dan menceritakan kisah benar, tetapi pihak polis tidak mempercayai mereka. Akhirnya mereka meminta bantuan seorang ustaz, iaitu Ustaz Khairi. Ustaz Khairi mengusir makhluk tersebut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan izin Allah, Fairuz telah ditemui. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan Ustaz Khairi. Mereka berlima pulang ke kampus dengan 1000 kenangan. Pengajarannya, kita haruslah berhati-hati ketika memilih tempat percutian. Buku yang kedua bertajuk Misteri di Hutan Camang yang ditulis oleh Jeffrey Mahidin dan diterbitkan oleh penerbitan Asia pada tahun 2007. Buku ini mengisahkan tentang Pandi, Nathan, Salwa dan Miriam yang pergi berkemah di sebuah kawasan perkelahan yang terletak di hutan Camang. Dalam cerita ini, Pandi dan Nathan telah ditangkap oleh ahli-ahli kongsi gelap, tetapi mereka berjaya melarikan diri. Mereka menceritakan perkara yang telah terjadi kepada pihak polis. Akhirnya, ahli-ahli kongsi gelap tersebut berjaya dibekas oleh pihak polis. Pandi dan kawan-kawannya berasa gembira kerana dapat membantu pihak polis. Pengajarannya, kita haruslah berani menghadapi berbagai cabaran. Buku yang ketiga bertajuk Rumah Rahsia yang ditulis oleh Eza Masai dan diterbitkan oleh PTS Pop Sendirian Berhad pada tahun 2011. Buku ini mengisahkan tentang Abu dan 4 orang rakannya iaitu Rukia, Majid, Yahya dan Esa. Mereka berlima mahu pergi menyiasat rumah di atas bukit. Mereka cuba bertanya mengenai rumah tersebut. Melalui usaha gigih, mereka berjaya mendapat cerita dari Pak Yaakob. Setelah memujuk, Pak Yaakob akhirnya membawa mereka ke rumah tersebut. Rupa-rupanya, yang tinggal di rumah itu adalah si penjual sayur yang bernama Si Usin dan anaknya. Rumah itu kini tidak lagi menjadi rahsia lagi. Pengajarannya, kita haruslah tahu kebenaran sebelum menyatakan sesuatu yang tidak pasti. Buku yang keempat bertajuk Tabung Bulu Lawan Tabung Ayam yang ditulis oleh Muhdad Haji Molok dan diterbitkan oleh PTS 19 Berhad pada tahun 2011. Buku ini mengisahkan tentang Atan dan Basri yang ingin menyertai pertandingan menabung. Mereka sangat teruja. Dalam cerita ini, Atan mendapat tabung ayam manakala Basri mendapat tabung bulu. Atan selalu mengejek tabung bulu Basri. Pada akhir pertandingan, Basri menang. Atan sangat terkejut dan berasa malu atas perbuatannya itu. Dia meminta maaf kepada Basri atas sikapnya yang begitu sombong. Akhirnya mereka berdua berkawan semula. Pengajaran dari buku ini adalah
Kita tidak seharusnya bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Buku yang terakhir saya akan ulas bertajuk Cerita tentang Penerbangan yang ditulis oleh Leslie Sims dan telah diterjemahkan oleh Amir Muslim. Penerbit buku ini adalah Institut Terjemahan Negara Malaysia Kuala Lumpur pada tahun 2011. Sejak beribu-ribu tahun dahulu, manusia bercita-cita untuk terbang. Berbagai usaha telah dilakukan tetapi tidak berjaya sehinggalah dua pasang adik-beradik iaitu Wilbur dan Evan Wright telah berjaya mencipta kapal terbang. Bagaimanapun, kapal terbang bukan satu-satunya cara yang membolehkan manusia terbang. Adik-beradik Montgolfier juga telah mencipta balon udara panas. Selain itu, muncul pula penciptaan baru iaitu helikopter. Juruterbang dari Perancis telah menggabungkan kapal terbang dan balon. Setelah itu, roket juga menjadi satu mesin yang boleh membawa manusia hingga ke angkasa lepas. Pada 1961, Rusia telah menghantar orang pertama ke angkasa lepas. Pengajarannya, kita tidak seharusnya berputus asa apabila melakukan sesuatu perkara. Demikianlah 5 ulasan buku cerita daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.